wait. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Ali Gaban Art dengan kerjasama Taman U Street Market. Layari Facebook Taman U Street Market bagi mengetahui aktiviti perniagaan mereka. Dapatkan hikayat baju terpakai RM100 senaskah, sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Layari shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melayakkan anda menyertai cabutan bertuah. Follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram dan YouTube channel. Kawan-kawan, mari dengarkan. Yang lalu lalang, mari rapatkan. Yang dari jauh, mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi kelapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan. Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf Cakap, Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap, Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap, Maaf Cakap Podcast. Serah. Maaf Cakap Podcast. Selamat datang kembali ke Maaf Cakap Podcast. Saya Aizah Yusof. Saya Hakim Ukri. Saya Ali Gaban. Saya Hilal Bazil. Apa penuh? Saya Hakim Ukri. Kau makan jemput-jemput je. Sambung kita di bahagian yang kedua. Betul. Okay, tajuk kali ini kita nak bawa adalah skim cepat kaya. Ya, ini lebih drastik. Skim cepat kaya. Kita nak dengar sendiri pengalaman bagaimana orang yang menyertai skim cepat kaya, macam mana dia orang boleh terpengaruh, macam mana dia orang boleh orang kata orang kata terpancing lah dengan dia orang punya Terkesima tu bila dah kena. Oh ya. Ni terpancing dengan dia punya kata-kata manis dia apa semua tu lah. Kan macam mana, yelah kadang-kadang kita rasa kita dah pandai. Aku dah tapi yelah bila dia bentangkan dengan dia punya plan, strategi apa semua, kita tak dapat detect pun langsung yang itu sebenarnya skim cepat kaya. Betul. Nampak menarik je kan. Sampai ke sudah Okay lah Jad, aku serahkan pada engkau. Kau sambung cerita dia macam mana. Tak, kalau ikut berdasarkan pengalaman, aku dengan ikut aku dengan Hakim lah ada pengalaman. Hakim nak cerita dulu atau aku? Kalau boleh time cerita ni muka kabur lah. Kenapa? Kena mangsa. Yalah, mangsa dia. Saya dulunya Suara pun lain. Assalamualaikum, saya. Nak cerita daripada awal lah Cerita daripada awal. Betul lah baru kau faham kan. Okay, aku dilahirkan pada tahun. Tak payah kot. Tak payah awal sangat. Dia nak awal. Jangan awal sangat. Kalau aku cerita daripada awal bapak aku kahwin, lagi ya. Kau bukan ada. Episod ni bukan 2 hari je. Itulah anak aku pernah tanya aku. Ambil tengok gambar aku kahwin. Iman kat mana masa ni? Aduh, mana belum buat lagi. Iman kat dalam lagi. Okey dah, kita berbalik pada topik utama kita, iaitu skim cepat kaya. Aku pasti di luar sana ada juga orang-orang yang termakan, yang menjadi mangsa skim cepat kaya. Alhamdulillah. Taklah, macam aku ada pengalaman aku sendiri. Macam mana aku boleh terlibat. Aku memang aku dapat pada asalnya aku tak minat tahu benda-benda ni. Kan kalau macam orang siapa-siapa yang datang cerita-cerita benda ni, aku yakan aja. Yakan aja. Lepas tu aku tak join pun. Kan? Jadi macam mana tak kat office aku ni ada satu lah Mamat ni. Dia ceritalah pasal skim cepat kaya ni. Kan? Kalau macam Bitcoin tu semua kita boleh panggil skim cepat kaya lah. Itu apa Bitcoin pelaburan. Pelaburan pelaburan. Bukan pelaburan. Dia mining. Mining apa? Lombong. Betul Bitcoin. Bitcoin lombong. Tapi dia macam minesweeper tu lah. Minesweeper.
Tu kan je skim kau. Taklah, tak tahulah, kita tak boleh lah fokuskan pada skim cepat kaya je. Tapi yang seangkatan dengan dia seangkatan dengan dia. Sebab aku ada pengalaman aku ni mungkin lain sikit lah daripada yang triangle tu kan. Jadi macam aku ni, aku memang tak, asalnya memang aku tak termakan lah. Sebenarnya aku tak berminat pun dengan benda-benda macam ni kan. Macam mana entah aku tiba-tiba ni mungkin kawan atas kawan lah. Yalah. Kan, daripada tempat kerja aku sendiri, dia kata, Jad, ni masuk ni pun baik ke kan. Aku pun tengok lah benda. Sebab aku masa sebelum tu aku ada terbaca lah pasal Bitcoin ni semua kan. Lepas tu aku fikir ini benda yang baru lah bagi aku kan. Lepas tu aku tengok, dia kata dia antara kira macam Bitcoin ni bukan Bitcoin saja tau. Dia banyak lagi coin yang lain. Kan? Crypto currency kita panggil lah benda tu kan. Tapi yang aku masuk ni Traktor coin. Ui. Traktor coin. Jengkaut tu. Okay. Jadi aku Traktor coin. Jadi aku tanyalah berapa modal yang awalnya tu kan. Aku rasa adalah dalam 400 lebih ke 200 lebih, aku lupa. Ringgit. Aku cakap ni boleh lah ni kan. Sementara aku ada company masa tu kan. Tahun bila 2018 ke 17 ke 18 gitu lah. Okay, member kau yang ajak? Member aku yang ajak. Kereta apa dia pakai dahulu? Tak, kita tak jumpa lah. Tak lah, masa tu member aku satu kerja dengan aku. Dia bawa orang luar tu. Jadi bila aku dah bawa orang luar, aku boleh put nama dia Boleh. Bukan nama sebenar. Ada seorang tu lah, brother tu kan. Aku jumpa dia, aku buat kan. Pada asalnya pun macam aku tak percaya juga kan. Lepas tu entah macam mana aku rasa boleh lah aku cuba ya benda ni kan. Sebab aku tak pernah cuba. Jadi aku cubalah kan. Kebetulan aku pun ada, nasib baik, bukan nasib baik lah, tapi pakai duit aku jugalah kategori lah. Sebab aku ada pakai aku ada company kan. Jadi aku pakai duit company tu dulu dengan izin Dok lah kan. Lepas tu aku dah pakai, aku ambil, cakap Dok, aku nak cuba benda ni lah kan. Dengan apa orang panggil, bukan alasan, dengan janji kan. Dengan janji akan dapat pulangan sekian hari, sekian bulan, sekian tahun akan dapat apa kan. Dan setahun, ikat dia pun setahun. Eksperimen lah kan. Jadi aku pun lebih pada eksperimen. Aku try lah. Tapi ada juga kawan-kawan aku yang lebih daripada tu kan. Lepas dah masuk ni kan, dah masuk certain amount, contoh 400 tu kan. Tahu-tahu dia masuk lagi, dia buka lagi satu account. Kira ada yang main sampai ribu-ribu. Lepas tu kita dah ada join satu group WhatsApp kan. Mula orang tu ada lah dalam tu sekali kan. Dah masuk, lepas tu kita tunggu. Memang bila dalam dia punya chat kita panggil chat dalam dia punya website dia tu kan. Lepas tu kita masuk yang world punya currency memang dalam tu adalah nak masuk dalam nama Traktor coin tu kan. Bunyi perut lagi ada bunyi perut. Maafkan saya. Itu bunyi traktor Ni lebih kepada backhoe. Lepas tu aku yalah, macam aku cakap tadi, ada kawan-kawan aku lain yang mungkin dah beribu juga dengan benda ni kan. Lepas tu kita tunggu dah berapa bulan. Lepas tu ada lagi juga yang orang-orang lain, tapi dia tak adalah macam sistem piramid tu kan. Kalau dapat orang bawah kan, sehingga aku tak ada dalam situ. Sebab aku tak ada pun cari orang lain kan. Dia tak ada pun macam aku. Maknanya skim kau ni bukan skim cepat kaya, ni lebih kepada skim pelaburan. Pelaburan itu aku cakap mungkin miss dia punya knowledge lah. Dia bukan betul macam aku cakap tadi, dia bukannya semata-mata skim pelaburan cepat kaya. Aku mungkin ni scammer juga kan? Boleh jadi scammer lah kan. Jadi lepas tu makin adalah beberapa orang yang masuk. Ada yang laburkan berapa ribu. Lepas tu kita tunggu dah cukup haul dia dah cukup haul dia. Sebelum cukup haul dia dah macam-macam lah. Dia masuk dalam grup, kata ni tengah ada problem, yang ni ada problem, yang ni nak masukkan ni, nak masukkan dalam kripto, dalam dunia lagi saham lah, apa benda tu kan. Payah. Lepas tu kita dah meeting lah dekat luar negara lah, apalah. Dia pun tunjuk gambar kan. Dia pergi sana pergi sini. Lepas tu dah sampai betul-betul dah cukup awal dia, tiba-tiba tak ada. Meninggal.
Mana itu Meninggal lah direktor coin tu kan. dia lebih kepada scam lah. Scam lah kan. Lepas tu sebabnya kalau kata skim pelaburan ni, dia macam saham lah. Saham dia ada yang aktif, ada yang pasif. Ya betul. Lepas tu dia tunjuk lah yang lepas tu dia kena buka website dia dan kita tahulah duit tu macam mana kan. Kita tahu dia kedudukan dia dekat mana, dah nombor berapa sekarang ni kan. Makin lama makin teruk. Makin satu traktor coin tu dah tinggal berapa ringgit je. Contoh berapa sen. Dulu awal tu sen kan. Lepas tu jadi ringgit, lepas tu turun balik sen. Lepas tu terus lama-lama terus macam tak ada. Dan kita pun dah fed up lah kan. Dan kita bising dalam grup tu, mana si brother tu kan. Mampulah nama dia Rashid kan. Aku dah geram kan. Yalah, tapi aku bernasib baik, mungkin tak berapa banyak lah amount yang aku laburkan tu kan. Lepas tu je tiba-tiba bukan tiba-tiba, maksudnya kita tengok dekat cryptocurrency tu kan, nama tu dah tak ada. Nama traktor coin tu sendiri dah tak ada kan. Jadi lepas tu kita orang dah dalam grup dah mengamuk-mengamuk kan. Lepas tu baru-baru ni pula kita tengok berapa kita tengok satu Bitcoin kan. Satu Bitcoin berapa ratus ribu seingat aku. Berapa ratus ribu dah sekarang kan. Abang sial, aku cakap ni kalau betul-betul diorang buat ni kan, kira okey lah, maksudnya berbaloi lah apa benda kan. Jadi macam itulah cerita dia. Dan macam mana aku boleh termakan, mungkin sebab aku ikutkan kawan je masa tu kan. Nak test, nak lebih pada apa orang panggil Lee tadi, eksperimen. Tapi yelah, bagi aku apa yang kau join ni tak adalah scam mana pun. Scam Lee tak ada langsung dah. Lepas tu dia pun lagi. Ya, dia sama agak macam konsep saham. Ada saham yang kadang-kadang orang dia introduce, join lah kan, masuk saham ni. Ada yang aktif, mungkin dia appoint adalah satu coin, mungkin currency apa, cryptocurrency yang masih baru. Yelah, dia mesti masuk ramai-ramai bagi naik. Yelah kan, lepas tu naik-naik harga, mungkin yelah tak dapat achieve. Lepas tu dia kena ban out lah, keluar kan. Sebab tak sampai dia punya dia mungkin disqualify ke apa. Bagi aku konsep dia begitulah. Ceritanya dia tak clear kan betul-betul. Dia tak sampaikan apa yang dah terjadi. Itu habis yang kita tanya macam ni sabar. Tak habis sabar dia kan. Dia lebih kepada miscommunication lah. Miscommunication. Tak, kalau dia ada ilmu, dia ada bukan maksudnya dia ada input apa yang contoh bos dia cakap. Dia beritahu kita mungkin faham. Ceritanya dia tak habis-habis, lepas tu tiba-tiba dah left group. Kau lagi terus. Pukimak tu. Kan. Lepas tu dia kata okey, dalam berapa bulan ni lagi kita akan ni kepala butuh tak ada. Kan. Jadi dalam group tu dah jadi apa lah grup tu, aku pun tak tahu kan. Caca Marba dah. Caca Marba kan. Ada yang dah live lah kan. Kau masih lagi? Aku masih ada dalam grup tu sebagai anjing-anjing. Yalah, dia point yang pertama kat sini kita tengok ialah knowledge tu lah. Knowledge tu. Lepas tu kalau kata kita datang daripada introducer, kena pastikan introducer tu communication dia tip-top lah. Kan? Sebab kita faham benda-benda ni semua. Ya, boleh join tapi yalah, join yang kalau boleh yang betul-betul orang kata nak establish lah yang legit, yang betul-betul produk, orang kata produk yang yalah, yang ada jaminan lah. Dia yang buat tertarik pada aku, sebab dia tak, amount dia tak sebesar yang mungkin sebelum-sebelum ni aku pernah dengar, oi ni gila babi ni kalau aku nak masuk ni ribu-ribu kan. Tapi yang tu mungkin dalam, aku tak ingat lah 450 ke 250 je. Yelah mungkin. Tapi macam afford lah, boleh bayar lah. Kan? Apa? Affordable. Yalah, boleh bayar lah. Maksudnya harga tu masih lagi dalam ratus-ratus kan. Habis pui dah. Ni Muhammad tu mana? Pokemon tak jumpa ke? Tak jumpa langsung dah. Hilang dah ke mana dah. Dalam grup pun aku rasa dia dah live ke apa lah. Nasib baik tak ada tambah apa-apa lagi je nak. Nasib baik aku. Yang lain ada li. Ya. Beribu-ribu. Ada yang menjual ni, ada yang jual tanah dalam tu komplain kan. Jual tanah lah, jual kereta lah. Yang buat loan pun lain cerita. Oi, nasib baik lah sian. Member aku ada yang dah tambah-tambah. Ni semua habis ya. Apa pun tak boleh. Ya, jadinya aku yalah, pada aku dia pengalaman aku lah benda tu kan. Yalah. Duk pun dah menganjing ni. Mana duit company Dah hanya memang kena bayar sendiri je lah. Yalah. Okay, kau pula Game. Bismillahirrahmanirrahim.
macam aku punya pengalaman ni masa tu mungkin dengan darah muda lagi time tu kan. Darah muda tahun dalam 2009 ke 2008 Oh, aku pun kerja tu 2009. Time tu aku kerja apa kerja Pizza Hut dia time tu. Tapi member aku still approach. Target juga Dia boleh makan ni. tapi yang aku ni memang piramid punya skim Menjual barang ke apa? Bukan ada produk ada produk dia aku dah lupa produk dia lama dah. ubat. Bukan, dia macam pembersihan rumah ke apa gitu Oh. Dia datang buat servis untuk bersih rumah gitu kan. Servis. Bukan produk. Tapi dia ada produk dia. ada kan. produk dia. Lepas tu dia datang approach aku kan. Aku macam time tu aku tak berapa tahu benda-benda lah ni kan. Kita macam aku kira macam Ujang dari kampung. Ujang apa? Kan? Ujang apa? Kemarin sini perjalanan. Bodoh apa kau ni? Dia dah dari kampung kan. Pergi bandar. Lepas tu jumpa member aku kan. Member aku approach cakap, Culture shock ke kau pergi bandar? tak. Tak lah, sebab apa kat kampung kau dah berfoya-foya. Sebab ni memang member aku Okay. So dia cakap, bos boleh masuk ni bos kan. Awak gaji berapa dia tanya kan. Masa tu masuk pun dalam 300 lebih kot. Dia satu kerja dengan kau lah? Tak. Tak, okay. Member luar lah. Lepas tu dia cakap, ni. Lepas tu dia punya marketing tu memang baik lah pada aku kan. Okay, ni cari ni, dia akan kira kau punya income bukan bulan tau. Jenis pakai minggu punya. Oh, itu lagi best tau. Berbual gila babi. Memang kau berbual cukup bulan keluar Ferrari lah cerita dia. Oh gila. Aku macam Kau tertarik lah? okay, tak pun. Belum lagi? Belum lagi. Okay. Macam lelek. Lepas tu dia macam kan dah duduk berdua kan. Salah satu marketing yang power kan duduk berdua. Dia pegang bahu kau? Dia pegang bahu. Sial lah, betul lah. Itu memang skill. Soft skill untuk marketing lah. Sebab dia akan itu lebih dia dah guna-guna tu. dia minyak dagu. Bila kau touch orang tu kira macam dia akan ada bagi respon yang positif. Yalah, kemesraan tu ada lah. Lepas ni kalau orang niaga baju kan, pegang bahu dia. Bang. Ini boleh bang. Bodoh je. Salah pegang, kicap. Lepas tu dia cakap, lepas tu aku layan kan. Bagi lah sikit kan. Bagi, lepas tu dia cakap berapa? Masa 300 lebih, 200 lebih gitu lah. Okay. Tapi pada aku besar lah sebab gaji besar berapa. Yalah. Tapi member aku dia suruh, yalah kau dah bayar 300. Lepas tu nanti dia suruh buat apa? Suruh ni lah, cari orang bawah ni kan. Okay. Aku tengok macam senang macam 3 orang kan. Sekali dah bayar, nak cari orang tu cakap gimak aku nak susah approach apa kan. Macam biasa lah, kita berniaga adik-beradik lah, kita tala dulu kan. Okay. Tu jumpa abang aku, abang cakap nanti kau dah kaya ni kau buatkan aku satu nama. Tapi kau bayar lah. Nanti kaya kau ambil duit tu. Ceritanya yang bawah pun tak jumpa lagi. Macam mana nak kaya kan. Tapi mungkin time tu abang aku dah ada dia punya business, pengalaman pasal benda ni kan. Dia dah tahu lah. Sebab tu dia cakap macam tu kan. Lepas tu aku tanpa putus asa. Okay, cari lagi. Dia cari orang. Brother jual burger aku. Macam mana kau cakap dengan dia? Keluar kertas. Okay. Bang, ni macam ni. Abang bayar macam ni. Okay. Cari 3 orang. Tu brother tu sama lah punya. Sambil buat burger. Macam boleh pergi ni macam boleh ni. Lepas tu aku dah habis cerita, dah keluar semua Ferrari apa. Okay, abang nak tutup kedai lah. Gitu je. Gitu je. Kena sidai lah bodoh. Sidai sial sampai sekarang. Ada tak yang betul-betul ikut bawang kau? Tak ada sebenarnya. Sampai ke sudah lah. Lepas tu aku cakap dengan member aku yang ajak aku tu kan. Dia cakap tak boleh cari orang kan. Tak apa bos, kawan cari, kawan letak bawah awak. Tu yang buat gila. Lagi buat semangat tu. Macam dah semangat lah ni. Tapi tak buat kerja juga. Tak ada juga orang bawah. Tak ada ke? Lepas tu makin lama makin senyap benda ni. Lepas tu aku tengok member aku pun tak ada apa. Kau ada jumpa dia tak? Banyak kali lah. Sekarang jumpa lagi. Masih ada lagi Kapok je nama dia? Tak boleh. Abid? Tak. Tapi dia sekarang dia dah tak join lah benda-benda tu. Tapi banyak lah company yang dia lepas tu dia buat gini kan. Dia keluar pergi company lain. Dia memang ada ni lah. Ada yang mindset macam tu lihat. Dia tak cari kerja tapi dia buat benda-benda tu. Ada ni orang-orang yang pandai bercakap ni. Benda-benda macam ni dia ada peminat dia. Ya. Sampai sekarang aku masih jumpa lagi orang dia lepas satu kena tipu kan. Dia join lagi benda ni. Habis kena tipu yang tu, dia join lagi benda ni. Dia tak putus asa Orang-orang ni dia pandai cari orang. Ni Kim, yang bukan yang pandai bercakap ni, yang kena tipu ni. Dia habis join yang ni kan. Ada join yang ni pula. Habis join yang ni, dia join ni pula. Kena tipu juga yang ni pun. Kali-kali.
Ada juga member aku seorang. Dia masa tu aku duduk KL kan. Memang dia datang rumah aku lah. Dia datang ada je produk yang dia akan jual. Ni kau masuk ni, bio ni, kita bio je setahun. Hasil lu macam ni kan. Lepas tu sampai member aku punya housemate tu, dia datang dia cakap, apa lagi kau nak jual? Dah fed up lah. Dia cakap sampai sekarang ada je dia punya Sampai sekarang ada Bitcoin semua dia ada. Dia buat. Kaya? Tidak. Kita lah. Tapi yelah memang ada orang minat benda-benda macam ni. Aku pun tak pasti kenapa. Ya. Sebabnya yelah kalau kata dulu waktu belajar di universiti, memang benda macam ni amat aktif. Antara orang target student lah. Kau tak termakan pula ni? Apa yang membuatkan kau tak termakan lah? Tahu lah. Bukan game kau lah. Kau tengok aku macam mana macam itu. Yalah tak, maksudnya ini bukan aku. Orang luang saja yang dengar ni. Yalah maksudnya apa yang key point kau lah. Apa yang point kau rasa tak minat aku dengan benda ni kan. Satunya apa yang aku letak dalam diri, susah nak dapat duit satu. Bila kau rasa susah nak dapat duit, tak senang kau nak bagi duit dekat orang. Betul. Itu satulah. Dan aku percaya benda-benda dalam dunia melibatkan duit ni yelah susah. Melainkan kau rompak bank, kau jual dadah. Yelah kau buat benda-benda yang menipu tu, memang senang lah dapat duit. Kan? Kalau kata kau buat benda yang betul, tak senang lah. Kan? Contoh kau jual buku lah kan. Tak senang. Betul. Memang kalau kata yelah kau usaha keras, kau akan dapat lah. Betul. Kan? Dia tak ada benda yang senang kan. Datang macam gitu je kan. Contoh kalau kata kau nak join benda yang kalau kata yang legit sekalipun kan, yang produk-produk daripada bank sekalipun, unit trust apa semua pun sama juga. Kan? Tak sesenang begitu kan. Dia ada risiko dia lah kan. Kalau letak duit sebulan 100, nak menunggu dividen, tabung haji sendiri pun, ASB sendiri pun. Betul lah kan. Kau kena buat tu buat ni kan. Hatta orang kata nak nyimpan emas sekalipun, nak membeli emas pun bukannya mudah kan. Berapa ringgit kau nak keluarkan beli apa semua. Yelah benda-benda macam itu apa yang aku nampak. Tapi setiap kali dia orang approach, yelah aku akan baca lah kan. Aku akan cuba selidik, aku akan cari dia punya key point dia, ada tak benda-benda yang melibatkan penipuan. Selalunya macam itulah bila dah kerap. Jadi research dulu. Macam aku kena zaman muda. Darah muda. Tapi geng-geng ni lepas dia akan set up satu company, bila dia dah kaut, dia belah. Macam brother dia dah left, tapi dia akan set up satu lagi company, orang yang sama buat benda yang sama. Lepas tu tak habis-habis dengan kereta Ferrari. Padahal dia sewa. Ya betul. Kita tahu cerita. Dia selalunya student-student ni dia termakan dengan orang kata sedikit material lah, sedikit materialistik, kemewahan, kesenangan. Yalah zaman-zaman macam itu kau nak show kan. Yes. Kau nak show kat time kawan-kawan tu lah, kau yang kau ada tu, ada ni kan. Betul ni. Yalah dia pernah yang waktu aku belajar dulu, dia orang guna taktik handphone murah, laptop murah. Ni aku ada cerita. Apa barang ni barang custom, kena tahan. Yes. Ni aku ada cerita dia ni. Ni aku ada cerita lah. Sial lah. Kena kan? Tak aku tak join. Tapi aku dekat aku punya office ada budak-budak ni yang memang ada deal lah dengan satu yang macam Ali cakap orang panggil dia masa tu aku kenali dia sebagai Amir. Nama dia Amir. Pergi mampu lah aku put nama dia kan. Amir. Sensor. Tak ada. Memang aku nak cakap nama dia Amir. And dia aku rasa yalah modus operandi dia dia jual barang elektrik. Dan dia target market dia orang low middle class tu, low class lah. Betul. Yang dia tak berkemampuan ni. Betul. Modus operandi dia menjual barang elektrik dengan elektronik. Kan contohnya komputer, masa tu laptop orang perlukan kan. Jadi dia kata aku dengarnya dia macam gini tau cara dia menjual barang tu. Harga murah tapi dia dah beli dulu dengan kumpulan duit tu tau. Tapi dia kena pakai pre-order. Macam beli borong. Macam beli borong kan. Jadi dia dah beli, lepas tu dia bagi dia jual dengan harga murah. Padahal dia masih lagi berhutang. Ada berhutang lagi. Aku tak tahu dia beli borong dia boleh ada hutang dulu dengan kedai yang sebelum ni.
Jadi makin lama awal tu memang okey. Semua cantik. dapat lah, semua cantik. dapat. Lepas tu dah mula dah orang nak ban yang jenis puluh ribu, belah ribu kan. Dia akan bermain dengan tamak lah sebenarnya. Yes, betul. Ada member aku tu dengan bapak dia, dengan bapak mertua dia. Tapi dia bagi dulu je Dia bagi, dia mesti bagi. Ni okey lagi bagi dulu. Kalau aku zaman belajar dulu tak bagi langsung. Ui. Satu pun tak dapat. Satu pun tak dapat. Macam aku dia manisnya ada. Dia pancing sikit pancing lah. bagi sikit. Okey, nak order apa lah lepas ni? Okey, ban satu duit. Lepas tu tunggu barang ni sampai. Nasib baik wave yang kedua tu dia dah ditipu kan. Member aku dah tak dapat, ada yang keluar 10 belas ribu, 10,000. Pergi baik office dia. Gegor. Betul. Pergi dia tak ada kat office lah. Tapi bila dah dapat pecahkan office tu, diorang ambil lah barang kat dalam ni kedai tu kan. Duit pun dah tak, kira apa yang diorang dapat balik daripada office dia pun tak berbaloi lah. Maksudnya yang ni keluar 20,000, dapat barang pun dalam berapa ribu je kan. Jadi tak berbaloi. Yalah. Masih lagi kategori budak tu mengutang customer dia lah kan. Sampai sekarang masih lagi tak jumpa, tak dapat lagi siapa orangnya. Ada orang ni pun masih Amir itulah. Amir dia ada sindrom itu. Apa dia nak dipanggil tapi dia, aku rasa dia macam orang luar Johor lah. Orang Terengganu ke Kelantan macam tu kan. Tahap berkoma. Bukan. Dia batuk. Tu. dia ada sindrom tu lah. Batuk relay lah. Siapa kenal Amir? Tu dia jadi tu. berhati-hatilah. Sebab apa, dia seorang je yang tu. Kalau berbual lah ada benda-benda tu kan, jangan percaya lah. Tapi kalau yang itu dia yang tak percaya kau. Kan, jadi itulah kalau cerita pasal pembelian barang, memang fizikal tu ada, manis tu ada awalnya, tapi lepas wave yang kedua untuk orang bayar, Hati-hati lah. terus dia hilang. Jadi itu yang macam aku ni yelah biasalah student. Waktu tu yelah zaman baru gadget ni baru timbul. Kan dia orang dimomokkan dengan yelah benda kita sedia maklum mahal. Yelah 3,000, 2,000 lebih kan. Tiba-tiba dia orang kata harga 600, 800. Itu jauh beza ni dia harga sebenar dia kan. Semua waktu tu cuma kebetulan aku dah ada komputer aku sendiri. Bila ditawarkan dengan harga macam itu, aku cakap lah spek macam mana kan, apa semua benda-benda macam tu dia orang tak boleh nak bagilah. Yalah. Lepas tu aku fikir kalau kata dia orang beli harga laptop mungkin 600 hingga 800, spek macam low spec lah. Low spec, berapa aku nak sibuk kan. Sebab yang kau sedia ada pun dah sedap dah. Ali kaya kan kat sini. Aku kaya. Maknanya waktu tu aku dah ada lah. Dah jadi cukup lah. bila dibagi tu poin-poin, aku tak anggap benda tu tipu dulu kan. Sebab yelah waktu yang datang approach pun kawan-kawan juga. Aku tak katalah benda tu tipu. Ya, betul. Cumanya jaga hati lah. Kata mungkin yelah, tapi adalah kita rasa macam ada macam tak kena. Ada yang tak kena ramai yang join. Aku ingat himpunan duit dia tu, yalah kalau kata amount waktu belajar dulu cecah lah juga belas ribu. Sedap. Kan. Lepas tu yalah, lepas 600-700 sekali kan berapa orang. Banyak tu. Dia start daripada minggu, bulan kan. Habis semester. Barang tak ada lagi. Tak ada lagi. Habis semester tu habis belajar. Dah pakai ni. Naik pula ke degree kan. Aduh. Cumanya baru ni ya lala benda tu lupa macam itu saja. Tapi budak yang first ajak tu mestilah orang menyerap tapi tak, aku tengok budak ni dia buat line clear je. Dia pun buat line clear je. Allah alam lah kan. Macam member aku tu memang muka tebal tu. Yalah, tapi macam member aku ni yang ajak yang trade coin tu kan. Pada dia pun jenis tak paksa-paksa. Tapi dia tak paksa pun ada yang masuk. Tapi dia terasa jugalah bila ada yang menganjing-menganjing kan. Yalah, dia sebab dia orang yang pertama membawa benda tu kan. Tapi dia kata aku tak paksa kan. Aku cakap dengan dia juga, kau pun tak paksa apa. Aku masuk benda ni pun memang willing lah kan. Nak masuk. Habis nak terkena nak buat macam mana kan. Cuma menganjing tu yalah. Biasalah kan. Anggaplah itu gurauan. Tapi kasar saya gurauan sampai 400 lebih. Ya. Kasar. Tak lah, bukan 400 lebih. Dia pun masuk ribu. Dia pun masuk ribu-ribu. Bukan sikit-sikit je. Dia pun kena juga. Dia pun terkena. Tapi yang macam yang aku cakap tadi tu, yang barang elektronik tu, aku tak pasti yang bawa introducer tu dia ada join ke tak. Jadi kawan-kawan yang lain ni ialah paisi lah. Aku bayangkan cuma dia boleh waktu senyum tu apa yang aku nampak,
Sebab dia orang senang dapat duit. Inilah duit PTPTN kan. PTPTN. Begitu je habis yalah gitu je lah habis. Jadi dia orang duit tu hilang macam gitu pun aku rasa dia orang pun tak rasa sangat kan. Sebab macam aku dulu waktu belajar aku tak dapat PTPTN. Jadi aku tak ada sumber yang senang. Lah kau sendiri dah ada komputer sendiri. Takkanlah dapat. Yelah memang satu ialah faktor sebab dia kata gaji mak ayah lah. Tapi kau kena compare juga adik-beradik ramai. Betul. Takkanlah tak kira-kira yang tu Li. Itulah aku cakap sistem tu sendiri sistem. Tapi yelah aku anggap benda tu positif je lah. Okay, fine, tak dapat pun tak apa. Aku boleh apa, paling tidak aku jaga makan aku. Betul. Benda-mana yang aku boleh jimat, aku jimat je lah. Lepas tu dah tak pening dah nak kena bayar balik. Macam kau Kim, pening ni. PTPTN sampai sekarang masih belum bayar. Belum lagi. Siapa-siapa yang di luar sana berhutang lagi dengan PTPTN, bayarlah. Sebab Hakim dah berapa bulan ni sangkut dia bukan kan mula-mula ada bayar lah setakat ni. Jadi barat dia setakat yang mampu ke? Nanti bila PTPTN tengok ni kantul Kantul. Tiap bulan dapat email. Di barat dia macam itulah. Kau bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul. Sebabnya aku kira-kira macam UiTM dia punya yuran tak besar. Yalah still aku kata kalau kata nak keluar poket sendiri bayar masih okey lah. Dan tu aku kata kalau kata siapa-siapa lepas ni anak-anak yalah yang baru nak sambung belajar, jangan ketepikan UiTM. Ya betul. Sebab UiTM ni ialah satu bonus bagi kau. Betul. Kan kalau kata kau nak masuk dengan dia punya yuran tak mahal. Ya kalau kata kau dapat pula PTPTN, itu antara satu bonus pinjaman yang orang kata tak bayar dia tak besar. Ada member aku dia dapat PTPTN dia beli kereta. Dia guna duit tu untuk beli kereta. Jadi senang habis belajar dia ada kereta, dia tak payah sibuk nak beli kereta yang loan lagi besar kan. Betul juga. Betul ada punya apa? Dia punya perancangan. Bukan, dia punya persen dia tu. Tak kena kan kalau kata kau dah itu semua luar perancangan. Kau dah luar daripada belajar kau buat loan kan berapa dia punya apa dia panggil? Interest. Interest kan dah lain berbanding dengan PTPTN. Betul lah Lal. Rate interest. Aku nguap. Kau pun tahu kau tak belajar. Kau pun tak belajar. Sama tapi bagi aku itu bonus bagi dia sebab ialah family dia masih mampu untuk tampung dia kan. Dia boleh gunakanlah duit PTPTN tu untuk beli kereta apa sebagainya. Dia boleh buat part time juga untuk bayar balik kan. Dia ada beli kereta, dia buat Grab contohlah kan. Dia boleh sewakan kereta. Dia sewakan kereta. Biasa budak you buat macam tu lah. Tapi lah bergantung lah. Buat macam tu. Sewakan kereta. Ada yang waktu belajar dia orang memang betul-betul tak mampu. Datang daripada family susah. Betul. Ada setengah tu duit PTPTN dia tu terpaksa dibagikan sedikit untuk tampung belanja Family. Kat rumah pula. adik-adik sekolah dia. Betul. Yalah banyak bergantung pada keadaan lah. Tapi bagi aku jangan ketepikan UiTM tu kan. UiTM sebab yuran dia murah, 400 ke 500 macam itu satu semester. Sangat murah. Tapi dia UiTM kos dia banyak. UiTM Itu asal aku dulu macam dengar-dengar. Aku ingat kalau kau dulu apply UiTM boleh masuk. Yelah aku tahu. Aku pandai. Cuma tak perlu pandai pun nak masuk UiTM. Member aku tanya kau berapa A SPM. Aku aku tak ada A, aku B semua. Straight B. Tapi boleh masuk. Dapat. Boleh. Sebab dulu aku ingat aku macam kos apa ekonomi pula apa. Pengurusan maklumat ke apa ke boleh. Ada macam-macam. Kau punya perdagangan tu, kau perdagangan dulu. Maksudnya okey dulu yalah UiTM yang ingat aku ada yang dekat Lakin kan. Ada satu UiTM tu kan. Lakin UiTM. Betul. Jadi yang sebab aku ada kenal satu perempuan ni dulu dia ambil kos tu, lepas tu yang ada kos benda tu kat situ je. Lepas tu ada juga lain, UiTM ada juga. Dia gitu kan. Dia ikut cawangan. Dia ikut cawangan. Dia bergantung pada cawangan. Sekamat pun ada. Betul kan? Yalah, sekamat. Asal aku tahu UiTM. Aku bukan UiTM. Bukan kau Tapi kau? Aku UiTM. Dia yang UiTM. Saya anak jati UiTM. UiTM di hatiku. UMS. Universiti Malaysia Sabah. Patut jadi Joe. Sebab tu member aku panggil Joe semua. Yalah, sana memang panggilan dia Joe. Mat, jadi budak-budak Joe ada yang kena scam tak? Ada yang kena scam? Budak-budak Joe ada lah. Ada juga. Tu yang scam yang aku cakap yang datang rumah. Itulah zaman kau belajar tu kan. Zaman aku kerja. Sama tapi kerja. Budak yang sama belajar. Alamak letih kat mana-mana ada Ada. Benda ni dia sebab pemikiran orang. Yalah. Kan? Bila kau tengok member keluar sama-sama ni belajar. Tengok dah
pakai gila babi. ya. Cakap relax lah orang tu kan. Kejap lagi ni isyak ni. Kejap lagi ni isyak ni. Tapi ni aku nak beritahu dah. Macam aku sekarang ni aku dah berpegang pada yalah nak berniaga ataupun nak dapat duit ni ataupun bekerja lah. Lebih pada barang fizikal tu ada lah. Yalah, betul, benda depan mata lah. Benda sebenarnya depan dalam mata. adab berniaga pun macam itu. Yes, betul. Harus bila disebut perniagaan ni mesti ada benda di depan mata. Betul. Akad itu Betul. berjalan secara langsung lah. Tu kadang-kadang ada yang ajak aku beli emas ni. Emas ni siapa yang pegang? Aku sendiri pegang, fizikal dia aku pegang atau macam mana? Kan ada dia dilaburkan dan aku tak dapat pegang tapi dia laburkan. Kan aku tak tahu juga macam mana kan. Dia basic dia macam gitulah. Basic dia macam gitu, mesti ada di depan mata ataupun kalau kata kontrak dia bagaimana. Yes, betul. Jaminan dia macam mana apa semua. Ya kena hati-hati lah. Sama lah macam jual produk pun sama. Produk ada depan mata steady. Kita steady. Ingat kata-kata Ali tadi kan, nak dapat duit tu susah. Itu dia punya falsafah lah. Falsafah dia kau pegang lah betul-betul. Nak cari duit tak senang kan. Nak bagi duit kat orang pun melainkan sedekah. Betul. Kita nak dapat pun susah, apalagi nak bagi orang gitu saja. Betul lah kan. Tapi dia orang ni akan counter tau. Apa? Kan boleh lipat kali ganda. Aku nak share aku punya ni. Kekayaan. Share. Lepas tu dia tak dapat. Pala hanjut dia lah. Hanjut. Alright. Jadi pada di luar sana berhati-hatilah dengan scammer ataupun skim cepat kaya. Study lah habis-habisan berkenaan apa yang korang nak join. Jangan jadi macam aku Hakim. Kita dah termakan walaupun tak berapa banyak tapi itulah duit. Tapi terasa lah bodoh dan hodoh kan. Hodoh tu rupa kau. Kira salah satu pembelajaran hidup lah. Ini adalah pengalaman dan pengajaran. Apa-apa nak start pengat. Apa-apa nak start kena ada ilmu. Buat revision. Revision. Skim cepat kaya ni Islam ke kafir? Kafir. Jadi kita ada jawapan. Kafir. Okay, kita jumpa di episod yang seterusnya. Part yang seterusnya. Assalamualaikum. Salam.